والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Terima kasih Ustazah moderator kita, yang saya hormati Tuan Guru Ustaz Abu Nailah anda tak pasti nama betulnya. Ibu-ibu yang saya kasih sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita meneliti kurang lebih 2 ayat sambungan daripada surah Yasin yang kita saya kira dah berbulan-bulan kita cuba tadabbur jadi itulah kiranya saya nak share dia punya slide dulu ya Ustazah ya. Okey, baik Ustaz, silalah. Boleh. Sekejap ya. Boleh nampak Ustazah? Okey, nampak. Nampak ya. Okey baik. Apa khabar semua ya? Sunyi je pagi ni. Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Eloklah kiranya kita baca sama-sama ya puan-puan ya. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Kita. Ini macam mana ni? Saya baca sama-sama ikut ataupun siapa nak baca saya ikut boleh, ibu-ibu baca saya ikut pun boleh. Tak apa, Ustaz bacalah kot. Kita baca sama-sama. Sama-sama Ustaz ya. Okey, baik. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Sadaqallahul azim. Baik, 2 ayat pun cukuplah pagi ni kan, kurang lebih setengah jam. Tak apa, walaupun 2 ayat, dahlah kita baca tu, sudah tentulah dapat pahala kan. Baca Quran ni, sebagaimana yang kita tahu, pahalanya bukan dikira pahala satu surah baru satu pahala, bukan. Satu ayat satu pahala, bukan. Dia kira huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tak kata alif lam mim tu kalau kita baca surah Al-Baqarah contohnya. Alif lam mim. Bukan satu pahala. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah 3 pahala. Satu pahala ganda 10, 30. Baru alif lam mim. Ini dah berapa huruf ni kalau kita kira kan. Jadi alhamdulillah dah ya. Allah memberi kesempatan dan ruanglah kepada kita pada pagi ini untuk kita, mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah pagi tadi dah baca beberapa surah yang lain dan sebagainya kan. Ini merupakan satu nikmat yang besar lah. Allah bagi peluang ya. Allah bagi peluang kita, Allah bagi hidayah. Keinginan kita nak buat benda-benda baik lah, benda pahala, nak mengaji Quran. Itu satu, ada keinginan tersebut tu dah satu nikmat. Kan? Ada orang yang langsung tak teringin lah. Tak teringin nak baca Quran, tak teringin nak baca Yasin, tak teringin nak baca Suratul Mulk, tak teringin nak baca Suratul Waqiah. Ada, tak ada keinginan langsung. Orang Islam kan. Tapi kita ni Allah bagi nikmat teringin nak baca. Allah, tu nikmat yang besar. Dalam ramai-ramai yang teringin nak baca tu, boleh kita baca, sempat kita baca. Ini double kepada nikmat tersebut. Jadi bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dua ayat ini ya ibu-ibu menceritakan tentang keunikan Al-Quran, kehebatan Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh orang musyrikin Quraisy ya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Allah tegaskan dan kami tidak ajarkan kepadanya syair. Kerana baginda Nabi itu bukanlah penyair. Dan kami tidak mengajarkan kepadanya syair. Wa ma yanbaghilah, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana level penyair itu walaupun dalam kalangan orang Arab Quraisy pada ketika wahyu diturunkan di awal-awal wahyu tu, mereka sangat menghargai syuara, penyair-penyair, dan mereka akan orang yang mampu untuk melantunkan syair-syair yang hebat, kaya raya dia orang, glamour kan. Pada setiap tahun di Pasar Ungkas, kita tengok dalam sejarah baginda Nabi kan, Pasar Ungkas, ibu-ibu boleh baca satu buku dalam bahasa Melayu, diterjemah dalam bahasa Melayu tu, Ar-Rahiqul Makhtum, Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, yang kitab buku sirah yang terjemah tu kan, yang tebal tu di awal-awal sirah Nabi di awal Islam kan. Setiap tahun orang Arab lah, daripada Yaman, daripada bawah, daripada selatan di Hijaz ni, daripada utara, daripada Syam, semua datang mengerjakan haji. Bulan Zulkaidah dia orang dah mula sampai. Zulhijjah musim haji. Dia akan berkumpul di pasar-pasar, pesta sebenarnya, Ungkas. Kita pergi ke Mekah hari ni pun, kita kalau balik daripada Taif, kita akan nampak signboard tu kan, Ungkas. Dia pasar yang Ungkas ini, dia macam satu karnival. Kita tengok dalam sirah Nabi kan, macam satu karnival. Berkumpul orang Arab ini untuk berurus niaga, berdagang lah ya. Yang bawa barang daripada Yaman, dia jual barangan dia. Macam-macam lah rempahnya dan sebagainya. Daripada Syam pula, bukan daripada Syam semata-mata, mungkin daripada perdagangan Jalan Sutera tu, daripada China dan sebagainya, barang-barang tu bawa ke Mekah. Selain daripada itu, dia ada satu, dalam pesta tersebut, karnival tersebut, ada satu sudut untuk orang Arab ini melantunkan syair. Sebab itu kita akan jumpa, saya ni basic dulunya belajar sastra Arab kan. Kita akan jumpa nama penyair ni dalam bahasa kita ni, kita kata dia macam inilah sastrawan lah. Samad Sa'id, apa lagi Usman Awan kan, bila dia bersajak, berpuisi tu kan, kita dengar tu sedap kan. Macam-macam puisi Usman Awan, saya suka puisi dia kan. Kita rasa seronok dengan syair itu sendiri, ialah daripada perkataan sya'ara, bagaimana seseorang itu mampu untuk menyatakan perasaan mereka dalam bentuk ayat-ayat yang puitis dan menyentuh hati. Sebab itu di zaman kelahiran masa mula-mula Quran tu, pada ketika itu level penyair Arab, sastrawan Arab dianggap tinggi lah. Orang yang boleh melantunkan syair yang hebat-hebat, kaya raya. Kita akan dengar nama seperti Muthaqib Al-Abdi. Orang yang belajar, orang yang baca tentang puisi Arab dikenal lah. Kita akan dengar nama-nama Antarah, yang terkenal dengan puisi-puisi peperangan. Dan dia memuji kekasihnya Ablah. Kita akan dengar nama-nama seperti Muthaqib Al-Abdi, Imra'il Qais, seorang anak raja yang mampu melantunkan puisi menggambarkan kuda perang kan, dalam peperangan-peperangan yang dilaluinya. Cukup hebat. Muthaqib Al-Abdi contoh antara puisi yang saya sampai sekarang ingat tu, Fatimah qabla bainiki matti'ini wa man'uki ma sa'altu ka anti dini fala ta'idi mawa'ida kadhibatin tamurru biha riyahus sayfi duni. Orang Arab ni ibu-ibu bila dia dengar syair macam tu meleleh ni sedap dia katakan. Itu maknanya pada ketika Quran itu turun,
Orang Arab ini ambil berat tentang puisi-puisi Arab. Jadi apabila baginda Nabi SAW menerima wahyu Al-Quran dan baginda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, antara sebab masyarakat Quraisy mengikut Ibnu Ashur, antara banyak-banyak sebab, salah satu sebabnya mereka menuduh ayat yang dibaca oleh baginda Nabi ini sebagai puisi-puisi Arab, syair-syair Arab, dan mereka menuduh bahawa Rasulullah ini adalah penyair Arab. Sebab itu ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi, bila didengar oleh orang sendiri, mereka akan rasa terpegun. Kan bila kita baca sirah Nabi kan banyak dengar orang Quraisy sendiri, Utbah bin Rabi'ah sebagai contoh kan, dia kata dia kagum dengan bila dia dengar Rasulullah baca Quran. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang mengintip baginda Nabi malam-malam walaupun mereka tak marah pada Rasulullah, nak dengar juga apa yang baginda Nabi SAW buat. Bila dia dengar Rasulullah tengah solat, tengah baca Quran, terpegun dia kata, ini bukan kalam penyair, dan Rasulullah ini bukan penyair. Sebab apa? Sebab orang Quraisy ini dalam tafsir tafsir yang ditulis, tafsir Al-Manar ini sebutkan sebagai afsahul umam. Orang Quraisy ini orang yang paling fasih. Jadi bila mereka mendengar puisi-puisi Arab, mereka faham. Sebab itu bila mereka tuduh, kata Ibn Ashur, bila mereka tuduh Rasulullah ini penyair, bila mereka tuduh ayat Quran itu syair, Allah terus jawab, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami ini tidak ajarkan kepada baginda Nabi itu puisi-puisi, wa ma yanbaghilah, dan tidak layak bagi baginda Nabi SAW untuk setanding dengan penyair-penyair. Kenapa? Kerana Rasulullah ini lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana syair-syair jahiliah dulu, ibu-ibu ya, kalau kita belajar puisi-puisi Arab lah, banyak yang mengarut pun banyak. Dia cerita tentang keindahan, kecantikan wanita tu, kita nak baca pun, kalau kita tak faham, kita boleh baca. Bila kita faham ni, kita rasa macam malu nak baca, kerana disebut dengan detail kan, menyebabkan maruah seorang wanita dan sebagainya. Maknanya itulah antara perkara-perkara yang kita kata yang berlaku ketika Al-Quran ini diturunkan, dan Allah membalas wama yang barilah, dan tidaklah sesuai bagi baginda Nabi SAW itu dianggap sebagai penyair. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Sedangkan Quran itu sebagai dhikrun, sebagai peringatan, wa Qur'anun mubin, dan kitab suci yang memberi penerangan. Liyunzira man kana hayya, supaya ia memberi peringatan kepada yang hidup, yang sedia untuk hatinya hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang kafir. Allah ya, daripada dua ayat ini yang paling utama sekali ialah Allah menegaskan kepada kita bahawa Quran itu bukannya puisi Arab, dan baginda Nabi SAW bukan penyair. Benar ya ibu-ibu, ya Rasulullah ni bukan penyair. Dalam tafsir Al-Manar, dalam tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka kan, disebut hanya beberapa kali ya Rasulullah SAW melantunkan perkataan Nabi yang berupa syair-syair. Antaranya ketika Rasulullah SAW tercedera, tangannya luka ketika peperangan Uhud. Nabi kata apa? Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Dia syair Arab ni, dia ada dia punya bahar dia, dan dia ada dia punya arud wal qafiyah lah, kalau kita panggil, saya tak erti dalam bahasa Melayu dia sebut apa, maknanya dia ada dia punya seni dia lah kan, dia punya melodi dia tu.
di setiap hujung tu perkataan yang sama, dan bila kita baca tu sedaplah, menusuk ke dalam kalbu. Jadi tak banyak baginda Nabi SAW melantunkan syair, disebut oleh Profesor Dr. Hamka beberapa kali. Contohnya yang masyhur masa tangan baginda Nabi cedera berdarah dalam peperangan Uhud, Nabi kata, hal anti illa isba'un damiti, adakah engkau ni tak ada lain dan tidak bukan hanyalah jari dan engkau telah berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, padahal kita pada perang jalan Allah itulah kau tidak akan berjumpa. Maksudnya nak bagi mana bila Nabi bacakan, apabila Nabi sebut perkataan ini, memberi kesan dah kepada orang yang mendengar, terutama orang Arab kan, betapa bersungguhnya Rasulullah SAW mempertahankan agama sehingga tercedera, dan apalah sangat nilai darah yang mengalir di tubuh baginda Nabi SAW jika nak dibandingkan dengan betapa Rasulullah SAW cuba untuk mempertahankan agama ini. Itu satu kali. Kali yang kedua, ketika umat Islam hampir tewas sebenarnya dalam satu peperangan, iaitu peperangan Hunain. Selepas daripada pembukaan Kota Makkah, orang Madinah dah ramai peluk Islam, orang Makkah pun semua peluk Islam, nak pergi perang ni di Hunain, di sempadan dengan Taif tadi. Dan orang Islam pada ketika itu merasa kagum dengan ramainya mereka, sehingga bukan, dan dalam peperangan ramai bukanlah semestinya prasyarat untuk menang. Akhirnya hampir tertewas umat Islam pada peperangan Hunain. Baginda Nabi SAW berdiri, melompat, kemudian berkhutbah, seolah-olah berkhutbah di hadapan tentera muslimin supaya kuat, supaya bertahan. Ana nabiyyu wala kadhib, ana ibnun Abdul Muttalib, ana ibnun Abdul Muttalib. Kan sedap dia punya. Ana nabiyyu wala kadhib, ana ibnun Abdul Muttalib. Jadi memberi semangat kepada tentera-tentera Islam. Akhirnya tentera Islam menang dalam peperangan Hunain tersebut. Aku adalah Nabi Allah, aku bukan pendusta, aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Kan itu satu rangkap syair kan. Jadi sebenarnya tak banyak syair-syair yang dilantunkan oleh baginda Nabi SAW. Dan walaupun Rasulullah ini sebahagian sahabat menyebut baginda ada juga suka kepada puisi-puisi ataupun syair-syair yang bagus-bagus. Tapi baginda sendiri maknanya bukanlah seorang penyair. Pernah satu hari Aisyah kata Rasulullah melantunkan satu syair yang agak terbalik. dia punya kofiah dia agak terbalik, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Kenapa? Kerana Rasulullah ini bukanlah penyair ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan baginda Nabi ini di level yang lebih tinggi daripada penyair. Satu bilakal ayyamu ma kunti jahila wa ta'tika ma lam tuzawwidi bil akhbari. Dia macam lari sikit dia punya qafiah dia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun tergelak. Sayyidina Abu Bakar kata satubdilakal ayyamu ma kuntu jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Baru kena dia punya dia punya penjodoh bilangan dia tu. Nak bagi tahu kepada kita bahawa Rasulullah ini bukanlah penyair. Dan kalau Rasulullah penyair, sudah tentulah penyair ni maksudnya sastrawan, sudah tentulah Quran yang diturunkan itu adalah kata-kata sastra sahaja. Bukan, itu adalah kalamullah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini sebenarnya ibu-ibu ya, bagi masyarakat Quraisy, bagi masyarakat Arab, menyebabkan mereka ni rasa terkejut. Kan maksudnya apa? Maksudnya betapa Quran itu bukanlah minal masyair, bukanlah syair-syair, tapi ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat lain kita akan jumpa bahawa Allah pernah mencabar kan orang Quraisy yang katanya hebat dalam mereka syair-syair ni. Dalam ayat tu, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Seandainya kamu ni fi raibin, rasa ragu-ragu, rasa was-was, adakah Quran ni betul daripada Allah, fa'tu bi suratin min mithli, bawa datang, cuba buat satu surah yang sama dengan Quran. La ya'tu nabi mithlihi,
nescaya sudah tentu pasti kamu tak akan dapat reka satu surah yang sama sebiji dengan satu surah dalam Quran. Bukan Allah nak minta semua Quran, satu surah je. Surah apa yang paling pendek? Kita katakan, cuba buat sama dengan Quran, tak akan mampu buat. Walau kana ba'dukum li ba'din zahira. Walaupun mereka ini semua pakat bantu, semua sepakat berkumpul, minal jinni wal ins, daripada manusia ataupun daripada seluruh jin pun berkumpul untuk reka satu surah je, tak mampu, tak akan mampu. Sehebat mana orang yang pakar dalam bidang sastra Arab, sehebat mana para penyair Arab, tak akan mampu bila walaupun satu ayat, walaupun satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Pernah satu ketika seorang Nabi palsu, ibu-ibu, namanya Musailamatul Kadzab, di Yaman dulu. Dia kata, Muhammad, dia kata, Nabi Muhammad ni ada wahyu, aku pun Nabi juga, dia kata, ada wahyu juga. Orang tanya dia, apa wahyu yang Allah turun, surah apa Allah turun? Dia kata, aku Rasulullah turun suratul Fil. Dia kata, Allah turunkan pada aku surah Difda'. Suratul Fil, surah gajah tu kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ayat Quran. Dia kata Allah turunkan pada aku wahyu surah Katak. Difda'. Dia reka, ibu-ibu. Jadi kelakar pula. Macam mana ada ayat ni, saya lupa. Ada tu. Ya difda'un binti difda'aini a'laka fil ma' wa asfaluka fit tin. Direka ayat bunyi macam ayat Quran tu. Tapi maksudnya, ya Allah, tak berapa sedap. Ya difda'un, wahai kata binti difda'aini, anak kepada dua ekor kata. Bahagian atas kamu di atas bahagian atas kamu atas air, bahagian bawah kamu berada atas tanah. Jadi tak sedap, apa benda macam tu. Kan? Maknanya tak akan mampulah kita untuk mereka ayat sama dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masakan bukan mukjizat, ibu-ibu, kita baca Fatihah. Cuba bayang kita baca Fatihah. Dalam sehari tu tak tahu berapa puluh kali kita duk baca Fatihah. Adakah kita rasa boring? Tak rasa boring kan? Tak rasa boring, kita duk ulang-ulang Fatihah, tak rasa boring. Cuba ibu-ibu ulang baca satu novel ataupun baca satu sajak. Apalah sajak yang ibu suka baca tu, cuba ulang berulang kali sebagaimana kita ulang baca Fatihah. Lama-lama boring kita kan. Sekarang sajak itu, syair itu rekaan manusia. Quran ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-70 tu tadi kan, liyunzira man kana hayya. Tujuan Al-Quran itu ialah untuk memberi peringatan kepada barang siapa yang inginkan kehidupan hatinya yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan ia merupakan satu peringatan, merupakan satu hukuman terhadap orang-orang yang engkar. Jadi itulah, Quran ini merupakan peringatan dah kepada kita. Jadi kita dah belajar amanah Quran yang ada banyak. Satunya amanah Quran, kita kena belajar baca Quran. Kita dah belajar baca. Kemudian kita kena baca amanah yang kedua, kita pun dah baca. Kita memahami Al-Quran. Dan kita melaksanakan ajaran Al-Quran. Itulah. Jadi tujuan Quran itu ialah untuk beri petunjuk pada kita. Jadi kita kena belajar baca Quran, kita kena baca Quran, kita kena faham Quran dan kita kena ikut petunjuk tersebut. Dan Al-Quran ini mengingatkan kita tentang hubungan manusia dengan Allah lah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ni yang duk selalu baca Quran, biasa kita duk baca beberapa surah dalam sehari, kita tambah, kita upgrade lagi kita punya pembacaan kita dengan kita tadabbur Quran kan. Kita baca 5 ayat, kita baca terjemahan, kita tengok tafsir. Dan sekarang ni pun dah banyak dah tafsir-tafsir dalam bahasa Melayu kita. Mana yang tak faham tu kita cuba rujuk ustazah yang faham. Sekurang-kurangnya walaupun kita baca 5 ayat tapi kita baca dengan penghayatan. Dia berbeza dengan kita duk baca sekadar satu bacaan yang biasa, ialah dah lain.
Jadi kita upgrade kita punya kefahaman kita, pengamalan kita, budaya pembacaan Quran kita dengan kita mentadabbur Al-Quran. Jadi mudah-mudahan mana Quran itu yang menjadi rakan baik kita lah, yang akan beri syafaat kepada kita di negeri akhirat besok. Quran ini banyaklah dia punya kelebihan. Saya ada seorang rakan sahabat saya lah, sekarang ni dia dah jadi dulu rektor kuis, sekarang ni kuis dah jadi kuis Universiti Islam Selangor tu. Profesor dia Dr. Datuk Ustaz Farid Rawi tu kan. Dia kata, dia duduk bercerita lah, masa sekolah menengah dia belum Islam lagi, lepas SPM saya ingat dia dah baru masuk Islam. Dia kata dua benda yang dia tertarik awal-awal sebelum dia masuk Islam tu, yang pertama dia kata tentang kisah Nabi-Nabi. Dia cerita kat saya, dalam kelas dia masuk kelas pendidikan Islam, walaupun masa tu dia belum Islam lagi, ustaz tu cerita tentang kisah Nabi Ibrahim macam tu lah. Dia rasa dekat dengan dia lah. Dia minta dengan ustaz tu buku-buku, ditanya maklumat tentang Nabi-Nabi tu. Akhirnya dia cuba membaca. Satu. Yang kedua, dia tinggal di kampung saya lupa kampung apa tu. Lepas tu kampung dia tu majoriti orang Islam lah. Jadi masjid duduk baca duduk pasang mengaji. Jadi dia suka, dia seronok. Akhirnya bila selepas masuk Islam tu dia belajar mengaji kan, dia pergi ke Kelantan untuk belajar Quran, dan hari ni Allah beri kelebihan kepadanya. Dia lebih faham Al-Quran daripada kita yang turun temurun maknanya beragama Islam ini. Jadi itulah kelebihannya Al-Quran ini, memberi petunjuk kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu kita semua ini sentiasa rapat dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu nanti menjadi cakaran dah kepada kita sewaktu kita berada di alam barzakh besok sebagai teman dan kawan, dan bila kita berada di padang mahsyar, Quran memberi syafaat kepada kita kerana kita ini merupakan ahli Al-Quran. Jadi kita berdoalah sama-sama, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dah untuk kita sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi saya rasa memadailah ibu-ibu kurang lebih setengah jam lebih untuk kita mentadabbur dua ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dah kepada kita semua. Kalau Ana tu boleh juga kalau nak tanya. Kok ada yang nak bertanya persoalan tentang tadabbur pada hari ini, dipersilakan. Senyap je Ustaz, tak ada soalan kot. Tak ada soalan. Semuanya dah faham dan jelas dah kot. Tak ada soalan. Yang Ustazah, kalau tak ada soalan ni ada dua makna. Satu faham semua kan. Satu lagi tak faham semua. Itulah. Tapi kan Ustaz, kadang-kadang bila ada yang saya baca kan artikel-artikel ataupun kita duk tengok dekat YouTube ni kan, ada kalangan-kalangan asatizah ni mengatakan tak perlu dalil pun, kita nak bercakap, nak berdakwah pun tak perlu dalil daripada Al-Quran. Itu apa pula pandangan Ustaz? Untuk kita bagilah perkongsian sikit supaya kita celik kan tentang tadabbur Al-Quran ni, dalil-dalilnya. Baik Ustazah. Ini kadang-kadang bagus soalan ni. Adakah bila kita belajar apa-apa termasuk masalah-masalah agama, adakah tak perlu dalil kan? Dia sebenarnya macam ni lah. Kalau kita ni pada peringkat betul-betul awal belajar, maksudnya kita tak pernah kenal pun berkaitan dengan masalah fiqh, apa isu atau masalah-masalah yang lain kan, berkaitan dengan ilmu agama ni. Kalau awal-awal tu mungkin kita tidak berhajat sangatlah kepada dalil, kerana kita fiqh ataupun kita yakin dengan penyampai yang bagi tu, tutup guru kita kan. Sebabnya mungkin orang yang pada peringkat asas tu, bila kita sebut dalil pun dia tak pernah faham sangat kan. Ya, betul. Itu pada peringkat asas. Tapi bagi kita yang telah berada pada satu peringkat yang kita kata dah sentiasa berada dalam majlis ilmu, kita setiap hari duduk ikuti kuliah. Jadi pada tahap ini, dan kita pun bukan orang yang buta huruf kan. Kita kan belajar walaupun bidang yang berbeza, tapi kita seorang intelek, kita seorang yang seorang yang berpendidikan lah. Jadi pada tahap kita hari ini memang patut kita
bertanya dalil ya, bertanya dalil. Sebabnya untuk dalil ni untuk apa sebenarnya? Dalil ni untuk pengukuhan. Kan kalau kita kalau kita buat artikel, kita buat tesis dan sebagainya kan, kita buat jurnal kan mesti kita kukuhkan dengan citation kita. Jadi citation itu adalah dalil. Bersumberkan kepada rujukan-rujukan lah. Al-masadir yang paling utama ialah Quran, hadis dan sebagainya kan. Kemudian kita ada al-maraji' yang lain. Jadi dalam beberapa isu memang kita kenalah mencari dalil supaya kita ni lebih kukuh lah. Dalil itu adalah bukti. Sebagai contoh, orang kata musang king tu sedap lah. Kita dengar je, betul ke sedap? Jadi kita nak cari bukti. Antara bukti yang kita boleh cari ialah apa dia? Oh, kita pergi beli sendiri musang king. Kita makan, sedap sungguh. Besok pensal. Darah tinggi. Contoh. Itu adalah bukti lah. Lebih bermakna jika kita mengetahui apa yang kita baca, ya betul. Jadi itulah. Jadi sebaik-baiknya kita perlu mengkonfirmkan maklumat yang kita tahu. Kita ambil sebagai contoh lah, kita kata kita dalam di tempat kita ni, kita cara kita angkat takbir, cara kita itu ini dalam tu kan. Apa bukti? Ada dalilnya. Oh, imam ni sebut macam ni, ini sebut macam ni. Jadi kita buat tu dengan ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang mubin, ilmu yang jelas. Kan? Bila kita clear, kita pun kita pun takkan bergaduh lah. Kerana ini, yang ni dalilnya macam ni, yang ni dalilnya macam ni, yang ni hujahnya macam ni. Jadi kita pun faham. Kerana agama ini sangat luas, sangat luas. Jadi kita, itu penting, kita mencari supaya kita ni, bila kita buat sesuatu amal ibadah tu, kita buat dengan kita rasa tenang. Kenapa kita rasa tenang? Kerana saya ada bukti ni, dalam Quran sebut macam ni lah, dia semua ni, kitab ni sebut macam ni, itu adalah dalil lah. Jadi itulah jawapan saya. Bagi pada level kita, patutlah kita mendapatkan dalil. Pada level kita baru-baru, ataupun level orang terlalu awam yang mungkin dia nak peluang untuk dia akses dalil tu memang terhad, jadi memadailah dengan keupayaan mereka setakat itu. Kita yang dah intelek ini, maka kita pun berusaha untuk lebih membuktikan apa yang kita amalkan. Itulah tu jawapan saya, Ustazah. Okey, baik Ustaz, sungguh jelas sekali. Kita boleh bezakan mana yang betul, mana yang benar, mana yang salah tu kita dah dapat beza melalui tadabbur. Itulah pentingnya tadabbur, Ustaz kan? Penting sangat kita mentadabbur Al-Quran. Dan alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Dr. Narazi atas kesediaan berkongsi ilmu ini melalui tadabbur surah Yasin ayat 69 hingga 70. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Dan terima kasih kepada para jemaah juga kepada penaja sudi berkongsi ilmu, berkongsi rezeki untuk menghidupkan lagi perkongsian majlis ilmu ini. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainan. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Agak-agak hari ni. Terima kasih Ustaz ya. Jumpa lagi Saya minta insyaAllah. izin dulu ya. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.